Welcome back to Apa cerita? Apa cerita? Apa cerita? Apa cerita? Untuk apa cerita? Apa cerita, bro? Selamat datang ke Apa Cerita. Weh, dapat buku satu tu. Jangan cakap benda bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke Apa Cerita Podcast bersama saya Anwar. Saya Izzat. Dan sekarang ini hari ini kita berdua saja sebab Hekal tak boleh nak datang sebab hari ini hari weekdays. Tak payahlah mention. Tak payahlah mention. Ada episod mention Oh, benda ya. sama. Tak payahlah mention benda tu. Tak boleh? Ha? Tak boleh? Tak payahlah. Okey. Terima kasih sebab datang tengok lagi episod yang terbaru Betul, dari betul, kami. betul. Seperti biasa, take it away your floor. Kepada Sekarang anda ini, semua yang sedang menonton video ini di YouTube, anda boleh kalau macam nak drive kan, mungkin yelah YouTube tak subscribe premium. So sambil nak drive tu, sambil nak dengar, boleh tonton di Spotify sebab kita pun dah ada visual dekat Spotify kita. Boleh search Apa Cerita, APA jarak CITER, tanda soal. Dan kalau siapa-siapa yang nak menonton footage-footage yang pendek, klip-klip yang menarik yang ada di social media kami, sama ada di Instagram ataupun di TikTok, boleh search apaciter.podcast Yep. di sana. Ya, YouTube dah cakap ni. Dah, YouTube dah. YouTube kita orang sekarang ni 3.67. Kita nak dapatkan 5,000 subscribers before at the end of the year lah. Kalau boleh, kepada yang mendengar di Spotify, kalau boleh tolonglah juga menonton di YouTube. Sebab yalah, kita ni hanya YouTube adalah satu-satunya saluran yang kita boleh buat monetization. Generated income sedikit. Betul. So dan kepada anda yang suka mendengar podcast, kalau ada kawan-kawan yang macam suka dengar podcast yang lain, boleh suggestkan, bagi recommendation dengar podcast Apa Cerita ni kat orang lain. Ya, betul. Dan Anwar, apa? Kepada anda ataupun orang-orang yang ingin masuk dalam podcast ini, boleh tulis anda punya cerita, pengalaman anda menggunakan Google Form yang kami telah attach di social media kami. Betul. Dan kepada bisnes-bisnes di luar sana yang ingin mengiklankan produk ataupun servis anda di dalam podcast kami ini, boleh juga tekan di social media kami dan juga boleh email kami di IDEA pula. Apa? IDEABESAR@gmail.com. Betul. idea besar @gmail.com. Dan bolehlah kita contact di sana. Okay? Ya, okey, kita masih bersama dengan Wan Pendang. Assalamualaikum. Wan Seperti yang Pendang. dijanjikan dalam topik yang episod sebelum ni, yang hujung-hujung tu. Oh, alamak, kamera kenapa tu? Asal bateri mati. Okey, tak apa. Sebab Wan baru tunjuk. So just tu je, klik. Sekali je. Bateri habis bro. Bukan. Memory card. Kosong kan? Si baik. Memory card habis. Okey, sekejap. Tapi kita punya depan tu kita dah habis. Okey, kepada sesiapa yang ingin nak tanya kepada anda semua, boleh tak nak minta anda semua komen dekat video bawah ni, tulis kami nak come up dengan satu merchandise. Betul tak, Ijat? Kami nak come up dengan satu merchandise. Tak tahulah apa benda. Mungkin korang boleh beritahu kami, either korang nak apa. Korang nak baju ke, ataupun nak mug ke, nak lanyard ke. Kami cubalah untuk come up satu design yang bagi kami atau bagi saya, bagi kami lah, yang akan nampak stand out, minimalistic, cantik. InsyaAllah itu adalah salah satu cara lah untuk kami generated income sedikit. InsyaAllah semoga anda semua support. Tapi yang paling penting dulu adalah nak tahu, kalau kami keluarkan merchandise, anda nak apa? Nak t-shirt ke apa ke? Bagi tahu saja. No problemo. Okay, jom. Let's get on to the show. Kembali, alhamdulillah, Abang Ijat sudah return. Okay. Okay. Selamat datang, Wan Pendang. Sikit lagi. Terima kasih. Terima kasih. Baju masih sama. Baju masih sama. Baju masih sama. Okay. Apa tadi kau cakap tadi? Tak, sebab dalam episod sebelum ni, waktu hujung-hujung tu kita dah mention pasal topik yang kita nak bawa ni pun. So topik kita hari ni aku rasa agak menarik. Dan kita nak cerita tentang, sebenarnya topik ni adalah topik yang tiba-tiba yang kita sebab benda tu sebenarnya adalah perbualan aku dengan sembang dengan Wan. Okay. Dan kita try je lah sembang kan. Kita nak cerita pasal sisi gelap sejarah. Sisi gelap sejarah.
Sisi gelap yang macam orang tak pernah tahu pun pasal benda tu. Ya. Tapi sebenarnya itu adalah fakta dalam sejarah. Betul. Dan ini semua telah bukan dimasukkan, apa tu dia apa? Dicatatkan di dalam buku-buku sejarah, betul? Ya, yang betul, mungkin betul. kita sendiri pun tak tahu. Sebab memang kita kena tahulah salah satu sumber sejarahnya adalah daripada kitab, daripada buku-buku sejarah. Kalau tidak kita tak boleh lah nak jadikan itu sebagai sebahagian daripada sumber. So ada sumber dia memang macam kita pernah mention sebelum ni pasal Hang Tuah. Oh, Hang Tuah. Kita mulakan dengan isu Hang Tuah. Okay. Sebab kita ni kan macam kita selalu dengar Hang Tuah ni adalah seorang tokoh ataupun orang Melayu pahlawan yang hebat, Ya. taat kepada raja, sultan dan sebagainya. Kesetiaan. Warak. okey. Kemudian sebenarnya satu sisi yang tak pernah orang tahu, dia adalah pemabuk ataupun kuat minum. Oh. Hang depan-depan tu terus bagi Okey, Tak betul. Okey. Betul. Okey, aku bagikan Floor ini. flow ini kepada Okey, kita buat ni boleh jadi klip ni. Okay, boleh jadi klip. Ha. Betul ke? Okey, kau pernah cakap yang Hang Tuah ni adalah seorang pemabuk. Ha. Sejauh mana sebenarnya Hang Tuah ni memang kaki botol yang suka mabuk? Okey, sebenarnya kalau Hang adalah seorang yang berlaku adil dalam mana-mana sejarah, termasuk dengan sejarah tanah Melayu, cerita tentang Hang Tuah, biasanya kita akan jumpa melalui catatan dalam hikayat Hang Tuah. Kita akan tengok juga mungkin ada sikit dekat Sulalatus Salatin. Tapi satu aku boleh cakap cerita yang boleh dikatakan dark side of Hang Tuah, dia adalah pemabuk yang sejati dan sangat power lah. Maksudnya sebenarnya orang Melayu dulu pun dah minum arak weh. Kita je tak tahu. So aku ada baca beberapa catatan. Dia ada 3 insiden yang betul-betul famous melibatkan Hang Tuah ni. Boleh dikatakan orang yang gila minum lah. Yang pertama, orang kata tragedi yang melibatkan dia dengan Ratu Melayu. Yang kedua adalah tragedi yang mana dia adalah dalam satu majlis ataupun satu majlis adat istiadat dengan ramai orang-orang istana waktu tu, dengan Tun Ratna Diraja. Yang kedua, yang paling aku suka adalah cerita tentang Hang Tuah lawan minum dengan Patih Gajah Mada. Kalau ada Majapahit Ya, Majapahit. So kalau ada sesiapa yang tahu cerita tentang Patih Gajah Mada, Patih Gajah Mada adalah orang yang mula-mula menggagaskan idea Nusantara. Daripada zaman Majapahit dululah. Jadi daripada tiga cerita ni sebenarnya dikumpulkan daripada beberapa buku sejarah. Dan di antara sumber yang ada waktu ni adalah Nik Hassani Abdul Rahman, iaitu pada tahun 2014, Hang Tuah antara mitos dan realiti. So ada bercerita tentang, yalah kita selama ni mengangkat orang-orang Melayu yang patut kita angkat sebagai pahlawan, sebagai ikon pada Melayu. Kita nampak Hang Tuah lah. Kalau hang tanya siapa dia, apa semua orang akan cakap Hang Tuah. Betul. Tapi aku agak sedikit kecewa sebab sebenarnya Hang Tuah pun banyak sisi gelap dia yang menyebabkan aku tak tahu kenapa hari ni kita orang Melayu terlalu bangga memiliki Hang Tuah sebagai orang yang kita nak angkat. Sebab aku rasa kita ada lagi ramai orang-orang Melayu yang underrated, yang sepatutnya mereka ini dapat diberi nama, yang patut kita angkat. Inilah Melayu. Betul. Contoh dia, aku akan cakap tentang Raja Chulan. Aku akan cakap tentang Abdullah Munshi. Yes, itu adalah Melayu yang patut kita angkat. Tapi semua orang tahu cerita tentang Hang Tuah. Sebab tu aku ada buat satu, orang kata sembang lah benda ni dengan FT kan. Aku ada sembang FT juga. tu adalah Faizal Terani, bukan Faizal Tahi Bukan. Dengan Hadri Shah juga salah seorang penulis. Kalau betul Hang Tuah patut diangkat sebagai lambang perkasa hebatnya ketamadunan Melayu, apa yang Hang Tuah tinggalkan pada kita? Selain daripada cara-cara nak mengorat perempuan. Sebab kita tahu cerita-cerita tu ada bagaimana Hang Tuah, kalau dulu kami ada jual satu kitab. Nama kitab ni dia ada dua. Satu kitab Perdukunan Melayu Ali Zulfakar. Satu lagi adalah kitab kitab apa benda hikayat Hang Tuah, hikayat tu. Kitab lebih kurang something pasal ilmu-ilmu ni lah. Yang Hang Tuah tinggalkan kepada orang-orang Melayu. Tips-tips untuk macam ni hang nak buat macam mana. Tips untuk kuat tenaga batin hang nak kena buat macam mana. Hang akan jumpa benda pelik-pelik lah. Mata rimau lah. Yang Gigi diajar buaya oleh lah. Hang Tuah. Ya, memang ada dalam kitab yang ditinggalkan. So aku tak kisahlah itu adalah satu side yang orang ambil sebagai ilmu. Okey. Tapi kalau kita tahu Melaka itu meninggalkan satu, orang kata, ketamadunan yang terbaik dengan ilmunya, sepatutnya pengiktirafan tu datang dari segi tulisan-tulisan ke, bahan kajian ke. Sebab satu ketika kalau kita tengok tamadun Abbasiyah meninggalkan kita legasi ilmu. Ada benda tu. Tapi kalau betul Melaka adalah satu empire yang terbaik, apa yang ditinggalkan pada kita? Formosa.
Aduh. So di antara catatan tu adalah satu catatan Hang Tuah dengan Ratu Melayu. Catatan dia boleh aku baca? Boleh Okey, silakan. boleh. Yang pertama, setelah sudah maka diangkat orang pula hidangan minuman dan tambul pelbagai rupanya. Maka piala yang bertakhtakan Ratna Mutu Manikam itu pun diperedarkanlah orangnya. Maka sekaliannya pun minumlah terlalu ramai dengan segala bunyi-bunyian. Maka biduan yang baik suaranya dan bernyanyilah. Maka segala yang minum itu pun mabuklah. Ada yang sempat berjalan, ada yang rebah di tengah jalan, tiada kabar akan dirinya. Ada yang menari, rebah, tiada dapat bangun. Terbanyak pula yang tiada dapat pulang tidur di balai rong dan sesetengah tidur di balai gendang. Itu adalah insiden pertama di antara Hang Tuah dan juga Ratu Melayu. Yang kedua, pesta arak itu telah dimulai dengan khatib membaca doa. Seraya menadahkan tangan mengatakan amin ya rabbul alamin. Okey. Minum sambil baca doa. Yes. Aku rasa mungkin sebab masa tu pun dia macam tak ada berdisiplin yang Okey. kau lah. Okey. Maka Tun Tuah Tun Jebat Hang Kasturi pun mengambil piala itu daripada tangan orang yang mengisi piala itu. Maka dipenuhinya dengan arak, maka dibawanya menari. Maka dianggapkannya kepada Tun Ratna Diraja. Maka Tun Ratna Diraja pun tiada kabar akan dirinya, lalu terduduk. Maka Tun Ratna Diraja pun terlalu suka serta tertonggeng-tonggeng. Maka raja pun terlalu suka tertawa-tawa melihat Tun Ratna Diraja menari itu. Maka rebana pun terlalu ramai. Maka raja pun memandang pada Tun Tuah dengan syarat menyuruh melarahkan temenggung seriwak raja. Maka Tun Tuah pun mengambil piala, dipenuhi dengannya arak, lalu dibawa menari. Maka oleh Tun Tuah dilarahkannya pada temenggung serta katanya, "Santaplah Datuk, titah duli yang di-Pertuan Muda." Demi didengar temenggung, maka diambilnya piala itu serta katanya, "Daulat tuanku." Serius lah. Maka piala itu pun dijunjung oleh temenggung lalu diminumnya. Mat, bukan cheers ya. Daulat tuanku. Gila. Waduh. Okay. Ini yang kedua. Itu yang kedua. Yang ketiga pula, memaparkan betapa Laksmana Hang Tuah sememangnya seorang jaguh minum arak yang mana kebolehannya minum tanpa mabuk. Menghairankan Patih Gajah Mada. Maka titah Seri bertara, "Hai Patih Gajah Mada, mari piala itu barang 4-5 piala. Aku hendak berikan Laksamana." Maka sembah Laksamana, "Daulat tuanku." Maka Patih Gajah Mada pun beranggap pada Laksamana 4 piala. Maka Patih Gajah Mada pun berasa mabuk. Adapun akan Laksmana berasa pun ia tiada. Maka Temenggung pun beranggap-anggapan dengan Laksmana. Maka disambut oleh Laksmana lalu diminumnya. Tiada juga ia merasa mabuk. Maka Patih Gajah Mada pun heran melihat Laksmana itu tak ada mabuk. Lakunya pun tiada berubah. Maka segala raja-raja dan adipati-adipati pun mabuklah. Hanya Laksmana juga tidak mabuk. Dia dah teguk banyak tu. Berapa cup aku tak tahu berapa piala. Dia still steady lah. Okay, tapi kan okay, adakah benda ni ada sebenarnya? Kita mungkin sekarang ini, zaman sekarang ini kita rasa macam benda tu pelik. Ya. Tetapi zaman Hang Tuah tu sendiri benda tu biasa. Benda tu biasa. Maksudnya arak tu adalah perkara yang biasa. Betul. Okay, maksudnya macam bila dia berjumpa dengan orang yang daripada Majapahit ni apa? Daripada Thailand. Mungkin Siam? Betul? Bukan. Majapahit Indonesia. Indonesia, okay. Maksudnya dia berjumpa dengan orang dan orang itu maksudnya delegasi daripada luar lah. So mungkinlah Hang Tuah ini dia berjumpa dengan Majapahit, orang yang daripada luar, dan dia pun daripada luar juga. Dia berjumpa dan dia kena ikut custom dia. Tak juga, sebab tadi cerita yang pertama dengan kedua berlaku kat istana. Okay, okay. Daulat faham. tuanku. Betul, bismillah tu. Bismillah lagi weh. Okay. Tapi aku nak tahu itu daripada mana? Hikayat Hang Okay, Tuah. boleh tengok Salawatun Salatin, boleh tengok Hikayat Hang Tuah. Okay. Referen yang aku boleh bagilah. Satu lagi tadi aku dah bagi tahu siap-siap referen daripada awal Yang tu. buku tu kan. Hang Tuah Melayu atau Mitos. Mitos kan. Okay. Okay. Tapi yang menarik Related atau mitos sebab ada banyak lah cerita tentang pasal sejarah ni. Contoh kalau kita tengok kan, zaman 80-an arak masih lagi dikomersialkan di televisyen. Okay, ya. Kok Rahman pun semua ada. Apa nama yang dulu punya arak tu? Guinness apa? Yang dia kata dulu tu dia arak tapi dia gunakan iklan, dia kata ini adalah air tenaga. Ada dulu. Ada. Lepas tu barulah dia ubah hanya benda tu arak, bukannya air tenaga. Ada. Aku lupa nama dia. Aku rasa memang sebab
Itu bayangkan zaman mungkin bapak kita muda-muda dulu. Tapi zaman-zaman sebelum tu kita tak tahu. Maksudnya memang mungkin walaupun dorang adalah Islam tapi dorang macam tu. Tapi tak salah aku juga, dalam hikayat Hang Tuah itu mungkin waktu Hang Tuah muda. Dalam hikayat Hang Tuah cerita tentang selepas pergaduhan Tuah dengan Jebat, Hang Tuah ada bawa fasa, dia bawa diri. Lepas tu dia Dan naik haji kan. Dia cerita dengan cerita macam Dia naik haji. dia berubah dan bertaubat Okay. ketika itu. Fasa tu lah yang dengan ceritanya itulah terjadinya pasal isu apa ni, Puteri Gunung Ledang, terjadinya peristiwa Puteri Gunung Ledang. Tapi Puteri Gunung Ledang pun susah lah nak percaya. Okay, Sebab dalam banyak catatan sejarah hanya disebutkan nama Puteri Gunung Ledang ni 2-3 kali je. Dan ada version lain tak disebutkan pun tentang Puteri Gunung Ledang. Boleh jadi cerita Hang Tuah ni mungkin strong, betul. boleh dikatakan reality, tapi Puteri Gunung Ledang mungkin mitos. Faham? Okay. Itu problem. Sebab nak cari juga zaman tu Hang Tuah hidup sezaman dengan siapa yang menjadi adipati daripada kerajaan Majapahit. Adipati ni macam sultan kita raja lah. Sebab tu Patih tu adalah gelaran untuk Gajah Mada. So aku tak tahu kalau zaman tu Gajah Mada dia ada adik yang bernama Gusti Puteri apa semua. Gusti tu gelaran, Puteri pun gelaran juga. Tak tahu dia ada adik perempuan yang tiba-tiba nak suka ke Hang Tuah ke apa. Tapi yang aku tahu boleh jadi dalam cerita Puteri Gunung Ledang, aku takut adipati yang berlakon yang jadi lelaki tu entah tu Gajah Mada. Tapi Gajah Mada tak ada fizikal yang macam tu. Gajah Mada fizikal dia besar macam kita Ahmad. Besar lagi bawah berahang. Dia besar dan dia tinggi. Tu Gajah Mada. I see. Tapi tak apalah. Cerita dia apa yang aku nak highlight dekat sini. Kita kena faham Islam yang datang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka bukanlah Islam yang boleh aku katakan totally perfect. Betul. Bukan untuk fisil mikafah wala tattabi'u khutuwat, tak macam tu. Tapi yang didatangkan kepada kerajaan Melaka terdahulu adalah ulama-ulama pedagang-pedagang ni datang untuk ajak tentang ibadah Betul. dulu. Ajak tentang salat, ajak tentang puasa apa semua. Tapi satu benda yang menjadi kita punya bukan kerisauan atau kemusykilan, tapi orang kata satu kekecewaan lah. Sebab tidak ditanamkan akidah tu betul-betul dalam umat Islam kita waktu tu. Betul. Sebab tu waktu tu masih berlaku minum, perhambaan. Betul. Sebab orang tak dipasakkan dengan akidah. Dia pun akan cakap macam ni lah. Aku mayang je, aku tetap Islam. Aku mayang pun, tapi aku benda-benda bab akidah dia tak jaga. Itu masalah orang-orang Islam dan Melayu terdahulu. Sebelum benda tu evolve dan makin jadi baik lah. Yalah. Dulu yang zaman dulu pun bra semua tu okey. Tengok tak orang-orang kita hari ni. Kita buat dosa gila banyak. Cara nak insaf satu lah, nak sucikan diri kita, pergi Mekah. Buat umrah. Haji settle. Itu yang Hang Tuah ajak kita buat dulu. Hang Tuah dah buat macam-macam. Ujung-ujung dia pergi naik umrah. Betul settle lah. naik haji. betul. Pasal tak? Betul. Senang cerita. Buat viral. Lepas tu taubat pergi. Dapat package daripada ejen mana-mana pergi haji. Awak tak rasa ini semua ada kaitan dengan politik? Oh, lain macam. Lain macam. Faham. Tapi kan, kalau kita ingat semula, sebab dulu kan kita juga dengar pasal Hang Tuah ni kebal apa semua, dan kita juga dengar ilmu-ilmu mistik dan sebagainya sejak yang diamalkan oleh orang-orang Melayu lama. No wonder lah bila kita baca cerita pasal Hang Tuah ni pun dia macam tu. Sebab yelah, tradisi daripada adat Melayu lama memang ada banyak benda-benda yang syirik sebenarnya. Antaranya mandi safa mandi dan sebagainya. Yang macam mandi buang bala, tak salah aku mandi safa. Betul, ada satu lagi buang ancak. Macam-macam. Mandi safa tu aku pernah tengok dekat YouTube. Dan bila aku tengok tu, bila dia orang lekat-lekat kertas-kertas tu kan, aku rasa dulu macam ni kita Bayangkan orang Melayu kita dulu macam tu. Dekat laut. Laut Kalau dekat Indonesia, gerakan yang cuba menentang benda-benda ni adalah gerakan yang dimulakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammadiyah. Kalau tengok movie Sang Pencerah, dia ada cerita macam mana amalan mandi safa dia menjadi amalan biasa untuk orang-orang Muslim, orang Islam Indonesia waktu tu. Dia yang lawan benda tu. Dekat Malaysia siapa? Kita ada kaum-kaum muda. Betul. Ikutkan bila benda tu still berlaku, Anwar Ibrahim waktu jadi Menteri Pendidikan, dia yang fight untuk masukkan benda ni. Sebahagiannya adalah Burhanuddin Hilmi kan. Dr. Burhanuddin Hilmi pun ada juga. Pengasas PAS dululah. Dia bukan pengasas. Burhanuddin bukan Bukan. Burhanuddin Al-Hilmi, first of all, dia bukan pengasas kepada parti PAS. Dia presiden kedua ke ketiga PAS. Ya ke? Siapa pengasas PAS? Yang pengasas aku tak sure, tapi dia adalah ulama yang keluar daripada orang kata apa, Biro Ulama UMNO dulu. Dia pun keluar membentuk PAS. Dan di antara presiden pertama dia Syekh Ahmad Fuad.
So bukan Dr. Burhanuddin Hilmi dia okey, presiden kedua ke faham. presiden ketiga. I see. Sebab waktu tu PAS sebenarnya nak bergerak lebih besar. Jadi untuk dia nak meluaskan pengaruh dia dengan lebih besar, dia kena ada someone yang mampu memimpin tapi dia ada pengaruh. Dan waktu tu Dr. Burhanuddin Hilmi baru keluar penjara. Dan waktu tu Parti Rakyat Malaysia ditubuhkan, Ahmad Bustamam lead parti tu. Bila Ahmad Bustamam dah lead, waktu tu Ahmad Bustamam ajak je Dr. Burhanuddin, jom lah masuk sekali. Tak, Dr. Burhanuddin tak nak. Tapi bila mana dia dapat offer, Dr. Burhanuddin jumpa Ahmad Bustamam semua, jom. Sebenarnya saya nak minta izin, minta restu tuan-tuan semua, saya nak bersama dengan PAS. Saya nak bertanding untuk jawatan presiden PAS. Semua okey. Betul. So waktu tu kiranya pembangkang kita ada lah Dr. Burhanuddin Hilmi, kita ada Ahmad Bustamam yang melawan waktu tu. Tapi dia bukan mengasas lah, bukan mengasas PAS. Okey, faham. Ada benda-benda yang lain pasal contoh yang aku pernah sembang dengan Wan kan. Pasal sisi gelap yang kita salah faham dalam sejarah. Salah satu sejarah lain dalam aspek sejarah Islam lah kan. Betul. Kita selalu view seorang tokoh sahabat Nabi yang bernama Muawiyah. Ibn Abi Sufyan. Ya, Muawiyah Abi Sufyan sebagai seorang tokoh yang memecah belahkan sahabat. Sebab kita tahu tragedi ketika mana Osman dibunuh, kemudian Ali yang memegang tampuk pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin, dia adalah khalifah terakhir dalam Khulafa' Ar-Rasyidin. Dan kemudian selepas ketika Ali memegang tampuk pemerintahan tu, wujudnya perpecahan dalam kalangan umat Islam. Betul. Sebab Ali lead satu tim yang satu tim daripada tim Osman bin Affan, sebab Osman ni dibunuh. So ada kelompok umat Islam yang menyokong dan untuk meminta untuk menuntut bela pembunuhan Osman bin Affan. Dan Ali mengambil sikap dia macam nak move on kan daripada situasi tu. Dan tragedi daripada situ wujudnya perpecahan dan pergaduhan atau di situlah titik pemulanya perpecahan umat Islam. Dan aku rasa kalau kita baca buku sejarah umat Islam, Hamka ada dalam tu. Dan diceritakan tentang macam mana tercetusnya dan wujudnya perang Jamal. Perang di antara isteri Nabi Aisyah dan juga Ali. Senang cakap ni civil war lah. Boleh civil war lah. Civil war. Dia dinamakan perang Jamal sebagai satu perang unta lah sebenarnya. Jamal tu unta. Dan sampai berakhirnya perang tu, tak silap aku, mungkin aku ada salah, boleh betulkan di bahagian komen. Dengan mengangkat Muawiyah sebagai pemimpin. Mungkin aku rasa dia punya story lebih panjang lah. Aku cut it short. Muawiyah menjadi pemimpin khalifah ketika itu, dan barulah ketegangan peperangan itu berunsur-unsur tapi kurang. sebelum tu kan berlaku bagi Hasan Sayyidina Husain. Betul. Lepas tu bagi Hasan tak silap anak-anak Ali yang bagi kepada Muawiyah kan, tak silap aku. Bukan sebab Husain ke? Sebab Hasan dia perintah aku tak ingat Hasan ke Husain, tapi salah seorang anak Husain. Sayyidina Ali lah. Sebab Hasan, cerita sedih dia, Hasan dia tak minat dengan politik. Ya betul. Dan Hasan cuma perintah tak lama. Tak silap aku ada riwayat mengatakan 2 bulan saja. Lepas tu bila Sayyidina Husain take over pula, berlaku fitnah yang lagi besar. Sampai waktu dia nak dibai'ah di Kufah, jadi isu lain lah. Lepas tu kena pengkat kepala lah apa semua. So macam-macam cerita yang berlaku perpecahan waktu tu. Jadi untuk menyelesaikan kemelut, naikkan Muawiyah jadi betul. Dan khalifah. Itu yang ada satu view kalau kita baca buku-buku sejarah. Poin dia adalah poin aku adalah ketika kita membaca buku-buku sejarah lama ataupun kita membaca buku sirah sekolah menengah, kita pertama kita tak pernah aku rasa tak tahulah sekarang macam mana. Tapi zaman aku tak pernah didedahkan dengan perang Jamal. Yang kita betul. Tak ada. Kita hanya tahu perang Uhud, Badar. Dan perang Jamal ni sangat signifikan sebab dia perpecahan. Dia macam sisi gelap untuk umat Islam. Dan Muawiyah ni selalu dia anggap macam satu tokoh sahabat Nabi yang jahat sebab dia ni macam tamak nak memerintah. Dia bergaduh dengan Sayyidina Ali untuk pegang tampuk pemerintahan. Sebab tak silap aku dalam Muawiyah ni pun memang memegang jawatan gubernur waktu zaman Nabi masih hidup. Kan? Dan Muawiyah ni antara tokoh yang agak pandai berpolitik sebenarnya. Dan bila Muawiyah pegang, dia selalu dinampakkan sebagai sisi, sebab dia lah pemula kepada tamadun Umayyah. Dan dia jugalah yang memulakan proses pelantikan kepada sistem khalifah ni berdasarkan macam anarki. Anak dia
Monarki. Monarki. Monarki lain. Monarki, okey. Oh. Silap-silap. Okey, Monarki. okey, okey. Anarki ni rebel kan. Monarki. Monarki, So, okey. itu yang jadi isu je sebab sebelum tu kan pemilihan berdasarkan sistem syura dan sebagainya. Betul. So dia lah yang Muawiyah ni selalu dipandang dan dilabel sebagai seorang tokoh yang dianggap sebagai penghancur kepada sistem Khulafa' Ar-Rasyidin. Ya. Sistem syura ni adalah sistem demokrasi, macam tu? Tak adalah, dia tak demokrasi. Itu? Dia adalah pemilihan daripada ulama-ulama Oh, perbincangan. pandangan lah. Pandangan. Sahabat-sahabat. okey. Maksudnya macam contoh katakan kau ada satu pentadbiran daripada orang yang bijak-bijak. So diorang lah yang akan pilih siapa yang akan menjadi Okey. pemimpin. Faham. So ketika Muawiyah memegang tampuk, adalah pandangan macam kita melihat sejarah sebagai tokoh yang jahat. Sebagai tokoh yang macam dia ni tamak dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu adalah sedikit sumbangan dan pengaruh daripada Syiah. Sebab Syiah dia akan menampakkan Saidina Ali sebagai orang yang hebat. Bahaya tak untuk kita bincangkan benda ni? Tak bahaya. Saya dah komen. Pada aku tak bahayalah sebab benda ni Okay. ada pengaruh sedikit pada sejarah. So aku tak ingat aku dengar siapa yang bagi ceramah. Dia kata salah satu pengaruh yang kita nampak dekat tanah Melayu, pengaruh Syiah adalah Kecik Fatimah dan Tongkat Ali. Ini betul pada aku boleh dibahaskan. Okey. Boleh dibahaskan sama ada betul ke tak. Tapi ya, Tongkat Ali dan Kecik Fatimah, dia menggambarkan kita ada banyak sahabat Nabi. Osman, Umar, Abu Bakar. Abu Bakar adalah sahabat baik Nabi, khalifah pertama. Tapi kenapa dinamakan dengan Ali? Dan Kecik Fatimah, tongkat yang kuat, perkasa, dianggap dan digambarkan sebagai Ali. Diberikan nama Ali, tongkat Ali. Yelah, Kecik Tongkat Fatimah, Ali Fatimah. Dia fokuskan dengan tenaga lelaki. Ya. Kecik Fatimah tenaga perempuan. Itu antara yang dikatakan kenapa mungkin ada pengaruh Syiah dalam tu. Boleh jadi ya, boleh jadi tak sebenarnya. Ni adalah perbahasan yang sedikit ilmiah lah pada aku. Tak tahulah, mungkin sebab yelah herba yang dia orang jumpa tu pun takkanlah herba yang dia jumpa dia cakap ni Tongkat Ali. Tapi macam mana dia dapat the name Nama itself. tu. So wallahu alam. Saya tak boleh nak cakap lebih. Kena Aku sejarawan rasa tu ni. episod Ni kena sejarawan lah betul. betul. Okay. Tapi benda tu memang ada perbahasan. Aku ada baca jurnal akademik dan buku-buku yang membawakan, sebab kita pun tahu sejarah ni untuk tahu exact benda tu sangat susah sebab benda tu dah terjadi dan dia ada kontroversi, dia ada teori sejarah dan sebagai apa hal banyak nyamuk ni. Macam susah nak kata siapa salah siapa betul. Betul. Dia adalah Kompleks lah benda dia ni. adalah perspektif dan pandangan kau. Ya. So macam contoh Tongkat Ali, boleh jadi orang tu pergi je lah Tongkat Ali. Nama dia, wife dia Fatimah. Boleh jadi macam tu. Tapi bila kita cerita tentang sejarah, dia akan selalu ada teori sejarah. Dan teori ni terbuka untuk perbahasan. Contohnya teori kedatangan Islam di tanah Melayu. Ada banyak teori dia. So betul. teori-teori tu kita pun tak tahu mana satu teori paling betul. Kita boleh bahaskan teori tu, katakan kita panggil seorang akademik yang bersetuju dengan teori A. Dia kata teori B salah. Tak ada Teori A betul. catatan. Tak ada catatan. Ada perbahasan Macam lah. contoh ada orang kata datang dekat Kedah dulu. Betul. Sebab Syekh Abdullah Al-Humari yang datang sebarkan mengislamkan Sultan Muzaffar Shah. Zaman tu Islam ada dekat situ dulu. Kedah tu dah lama. Melaka sesudah tu ramai. Lepas tu batu Orang kata bertulis Kedah semua tu? dulu. Batu bersurat Terengganu. Tu kita tak tahu the exact cerita. Islam ni dia main dekat tanah Melayu waktu bila? Betul. Mana betul. satu yang betul? Sebab kita ada banyak sumber ni. Banyak cerita. Banyak cerita ya, betul. Dan ada juga yang mengatakan contoh macam aku rasa aku pernah cakap sembang dengan kau juga kan. Apa Johor Bukan yang pasal orang Melayu ni dulu kita tahu ini pun ada isu kontroversi juga. Okay. Ya, ada yang mengatakan Melayu ni bukan Hindu. Kan? Adalah golongan-golongan yang mengatakan Melayu bukan Hindu. Tapi kalau berdasarkan catatan sejarah, Melayu daripada Indonesia ni memang beragama Hindu. Dan ada yang mengatakan catatan sejarah menyatakan kenapa orang Melayu ni dia sangat santun. So ketika pendakwah-pendakwah yang datang, Islam yang datang dan cuba untuk berdakwah kepada mereka, salah satu dia menerima dan convert kepada Muslim Islam. Tapi dia masih memegang adat-adat lama yang syirik. Istiadat mau. Sebab tu contohnya dalam perkahwinan, contohnya kita masih mengekalkan adat-adat Hindu.
contohnya merenjis dan sebagainya, itu adalah adat-adat yang kita tak boleh buang. So macam mandi Safa, tak silap aku pernah dengar mandi Safa ni sebab dia view Safa ni sebagai bulan yang sial. So kena ada So mandi. menyuci kan? Okay. Air tu sebagai satu bentuk purification ataupun bentuk penyucian jiwa. Tapi dalam Islam benda tu tak diajar pun. Betul. Benda tu syirik lagi pun. Betul. So kita kena menerima bahawa sejarah tu tidak segala, sebab kita selalu view kan orang Melayu ni dulu tamadun kita hebat bla 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 bla. Yeah. Tapi sebahagian besar daripada sejarah dan tamadun Melayu ada banyak sisi hitam yang kita jarang dengar. Betul. Kalau kita betul. baca buku sejarah, kalau kita baca betul-betul, ada banyak cerita-cerita yang kita boleh faham dan nilai dengan baik. Tetapi aku rasa benda tu agak normal sebab dalam society siapa je nak dengar benda yang buruk. Ya, Ya, betul, semua betul, orang betul. nak dengar Masyarakat sedap. kita tak boleh dikritik. Betul. Semua orang akan rasa semua orang nak rasa bangsa dia orang paling Hebat. Ya, hebat. oh, aku sukalah sebenarnya sebab- episod ni. Sebab dia macam mungkin sedikit berat lah. Berat sikit lah. Tapi in fact kan, kau tahu tak ada satu buku, aku rasa ada, aku tak sure ada kat sini ke tak. Buku apa? Buku Zakbar. Perangai bergantung pada diri sendiri. Zakbar mengkritik orang Melayu. Patut buku tu kena ban tu. Ya. Oh, ya. Buku tu biasa kena ban dulu. Tapi ya. dululah. Sebab dia mengkritik orang Melayu. Betul. Buku yang mengkritik orang Melayu mesti kena. Mahathir. Dr. Mahathir pergi buat dilema Melayu. Ambil hang kena. Betul. Even banyak lagi. Itu kritikan. Zakbar pun buat kritikan. Dalam aku cerita pasal Abdullah Munshi. Abdullah Munshi ada buat hikayat pelayaran Abdullah Munshi kan. Dalam hikayat pelayaran tu Ada budak menangis ya? Oh, umur belakang. Weh, aku ampun ni. Betul. Aku boleh Betul dengar. Aku dengar dalam ni. Sama. Hikayat pelayaran Abdullah Munshi tu pun adalah satu buku yang mengkritik bangsa kita. Pokoknya bangsa kita tidak bisa dikritik. Betul. Tak boleh. Aku nak ambil point lah. Contoh, ada satu ayat daripada pendeta Zakbar. Dia mengatakan dalam buku Perangai Bergantung kepada Diri Sendiri. Dia kata orang Melayu ni sangat bergantung kepada orang lain. Sehingga ketika mati sekalipun, mereka masih bergantung kepada sedekah dan amal jariah daripada anak-anaknya. Kritik gila babi. Aku baca buku tu. Ish. Aduh. Wow, tajamnya. Tapi iyalah, itulah yang kadang-kadang kita selalu bangga dengan Melayu, dengan benda-benda macam Melayu ni hebat bla bla. Tapi kita jarang menilai bacaan-bacaan buku klasik macam Pendeta kita Zakbar tak yang suka. kritis. Ya, lepas tu bila kita cerita tentang macam mana boleh Mak Saleh kita, Mak Saleh penjajah duk main burukkan bangsa kita. Sama lah dengan orang Melayu pun ni. Orang Melayu bercerita pasal bangsa. Sebab Frank Swettenham pun ada kata banyak residen yang pernah menulis dalam catatan mereka cerita tentang orang Melayu ni sukakan cerita-cerita sihir, cerita-cerita tahyul, sukakan perdukunan lah. Betul. So bab mandi Safa apa semua tu, orang Melayu kita tak boleh nak terima benda-benda macam tu. Betul. Walaupun benda tu kita sendiri yang buat. Betul. Dan salah satu cara kita nak memajukan, sebab kalau ikutkan zaman Arab Jahiliah pun ada budaya-budaya yang begitu juga, yang susah untuk dibendung dan disingkirkan. Contoh dia minum lah. Betul. Sebab minum pun nak haramkan, orang kata peminuman arak tu pun dia ada 3 peringkat weh. Betul? Baru jadi. Yang first kan ni, Solat. yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Yang mana waktu tu mereka bertanya padamu Muhammad tentang khimar dan juga khamri wal maisir dan juga gambling. So qul fihi ma ithmun kabir. Katakanlah kepada mereka kedua-dua ni mendatangkan mudarat yang besar, melebihi daripada kebaikan kepada manusia. Lepas tu yang kedua pula datang satu riwayat lain, satu ayat lain yang turun sebab ni solat. Taqrabu ila salah wa antum sukara. Jangan kamu datangi solat dalam keadaan kamu mabuk. Sebab waktu tu sahabat yang jadi imam dia baca kod lain. Macam merapu sebab dia tengah mabuk dia jadi imam. Tapi part yang ketiga sekali yang mana Allah betul-betul firman kata tak boleh tu arak ni terus diharamkan. Waktu tu Allah kata ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Keluar saja iaitu satu Madinah banjir dengan arak. Semua keluar. Nampaknya waktu tu betul masyarakat Arab Jahiliah, even ahli Madinah pun buat benda yang sama. Tapi bila mana orang kata agama Islam itu datang, satu persatu benda tu datang, selesai. Benda tu boleh follow. Tak ada isu pula. Tapi orang kita Betul. orang kita payah. Yalah. Tapi sebenarnya mungkin dululah jadi macam kita agak
agak ketegak kan. Ketegak. Sebab zaman sekarang ni aku rasa contoh kalau Melayu minum arak dah tak ada dah. Tak ada dah, susah mana ada. Budaya syirik tu pun kita pun dah alert dengan contoh JSB. Betul. Mufti-mufti kita Ah, buat kerja macam ni. betul. Sebab nampak Oh, tapi betul, Jack. benda betul. Yang sekarang ni kita dapat banyak perubahan Betul. dari sudut pengamalan kita. Kalau benda-benda syirik, benda-benda yang pelik, contoh sebelum JSB ni laju betul ya. JSB laju. Sat dah. Mandi Safar dulu sebelum ni macam ada usaha nak mengembalikan Mandi Safar. Ada Lepas tu betul. Fight balik. di fight orang nampak pun pelik dan tak bersetuju dengan Masyarakat benda ni. kita sekarang dah cakna. Betul, aku setuju. Masyarakat kita dah mula membaca, masyarakat kita dah mula celik. Kalau nampak benda yang pelik-pelik, kita akan mempersoalkan dan mempertanyakan. Maksudnya kamu bukan, kalau dulu mungkin kita tidak dibenarkan untuk mempersoalkan dan bertanya semula, tapi sekarang aku rasa masyarakat kita dah makin terbuka dalam benda-benda macam ni. Betul. Tu baguslah benda yang berlaku Betul, tadi. betul. Selain daripada apa ni, kita tengok kan dalam pasal hang tuah tadi Han cerita Okey. kan aku pernah mention dalam episod yang sebelum ni, hang tuah bersaudara, aku tak ingat sangat lah, tapi kalau kita tengok High Council kan dia dikritik pasal hang Kasturi, Ya. rumah Kasturi, lepas Rumah tu dia Kasturi. tukar rumah Jebat, sebab Jebat ni adalah nama dalam teori sejarah lah. Jebat ni adalah nama Kasturi setelah dia rebel dengan Sultan. I see. Yang Naim Daniel cerita tu kan? Ha? Naim Daniel cerita tu. Naim Apa Daniel. ayam? Ayam. Ah. Dan benda ni sebenarnya memang betul. Ada Memang satu teori lagi. ada teori sejarahnya. So, aku rasa boleh ajak Faizal Banyak. Terhani lah. Oh, nak contact FT Boleh lah. nanti kita ajak FT. Kita ajak sebab dia memang sejarawan FT lah kan. bab ni dia power lah. Jangan dia daya. Kita nak go podcast ni lebih kepada akademik sikit kan. Oh. Sebelum ni kita dah Adakah akademik, akademik dan juga rebellious? Tak juga. Dia as long as benda tu benda yang boleh, benda yang berdasarkan ada dalil, ada fakta. Faham. Dalil Tapi pula. cuma kalau pandangan belah kiri ni dia quite unsettling kepada orang. Betul. Tapi Tapi kalau- kontroversi ni lah yang orang Kita suka. cari. Ya, betul. Betul, By betul. the way, aku nak tanya korang ni. Mungkin sebab korang tengah bercakap pasal Melayu ni kan. Okey. Tahu tak 2 hari lepas ke 3 hari lepas, masa tengah kempen Trump, Trump punya nombor 2, siapa tak nama dia kan? Dia ada cakap pasal Malaysia. Kamala Harris tu dia adalah berdarah Samoan Malaysian. Siapa? Literally. Takkan Kamala artis India pelakon kot? Tak, Kamala Harris ni. Kamala Harris lah yang calon presiden tu. ah. Apa susu galau dia dengan Malaysia pun semua? Tak tahu. Tiba-tiba dia cakap Samoan Malaysian. Dia tu adalah bukannya orang yang berdarah dari kan dia kata dia represent the black community. Tetapi yang ni dia kata macam dia bukannya represent korang pun. Alah, ini dia pakai style Barack Obama dulu. Kan okey. Barack Obama kan pulang kampung ni. Datang okey, Indonesia kan. Yang ni dia kata macam dia tiba-tiba dia mention Malaysian tu, and then tiba-tiba dia macam dibanjiri lah. Orang cakap tiba-tiba pula dah Dia nak claim. dia claim dia katakan macam tu. Dan lagi satu, benda tu menampakkan macam Samoan dengan Malaysia ni dah macam Connected dah. Connected. Tapi benda tu betul tak? Adakah benda tu rasa Aku dia tak macam tahu. Aku yang tu aku tak ada tak komen. tahu Sebab Aku- yelah kita ni kita tahu, kita punya bangsa kita ni memang bangsa belayar kan, orang cakap. Memang Ya, kita merata. ni merantau banyak kan. Tak tahu lah, tiba-tiba satu orang terkejut, kau boleh cakap semua orang lagi. Dah bangsa Austronesia lah apa dulu-dulu. Dia boleh Kepulauan cakap literally. dekat Australia pun ada bangsa kita. Kata. Tapi aku tak tahulah kalau dia nak self claim ke apa, cuma kita tak tahu. Sebab kita pun kalau ikutkan balik, kalau baca balik Tamadun Melayu punya kitab apa semua, ada kaitan kita sikit dengan Samoa lah apalah. Betul. Ah, Samoa ya. ni yang Dwayne Johnson lah. Dwayne Johnson. ni Moana. Moana. Kalau ikutkan Afronesia. Austronesia. Memang kita ada genetik dan DNA sikit dari sana. Sikit. Ya. Muka pun sedikit yang kita. Ya, aku rasa kalau kita dah boleh Kulit come lebih out dengan kurang. seorang yang seorang someone yang macam ada kemampuan untuk sembang benda ni best tu. Best. FT bagi aku dia power lah benda-benda Boleh ni. sembang pasal geografi punya ni Betul. demografi juga lah ni. Ya, kalau Disebab- ataupun sekejap. Satu lagi hampa bukan ada kenal ke beberapa penulis yang dengan Patriots ke kitab Tamadun Melayu punya penulis. Tak kenal. Hilmi Effendi semua tu. Henry aku tak kenal. Oh, ya kan apa kenal? Tak kenal tapi Oh. tahu nama je lah macam tu lah. So boleh So lah. itulah kena ada hang. Tak apa. tarik. Kalau kod-kod lah ada penulis Patriot yang kenal pun Zami Benajak dengan Amar. Tapi diorang sains. Betul lah. So kalau macam ada kata kalau lah ada Sejarah penulis Melayu ni Patriot Helmi lah, ke power. akademik yang mendengar podcast ini dan nak datang podcast ini, Bagi pandangan. boleh DM terus Instagram
apa cerita. apaciter.podcast. Yeah. Kita nak try masuk. Kita nak try Akademik buka tu. lagi, dah buka lagi. Takkan cerita hantu je. Kita nak lebarkan sayap. Akademik, Kita nak betul, cerita betul, akademik, betul. cerita politik. Semua benda kita nak tapau. Dan tadi kan kau cakap kau cakap apa, kita mungkin ada sedikit darah sama orang kan. Balik nanti kita boleh buat tribe tattoo sini. Oi. Itu hang nak jadi hang tuah tadi. Haram. Tribe tattoo. Tak apa, balik nanti kita pergi haji pula. So apa PHJ kau hang jangan Ni. Tapi lambat pula. PHJ sekarang kalau kita daftar lambat tu turn. Kena bayar mahal yo. Aku dah dapat dah. Aku dah buat dah. Berapa tahun lagi? 2067. Nama tu Jo? Hang buat bila? 2067. Tahun bila? Aku buat tahun lepas kot. 2067. Lambat gila, lama weh. gila weh. Maksudnya aku tak tahulah sama ada aku jumpa ataupun aku ma'assalamah. Selamat Boleh tinggal. Aku tak ingat dapat pun. aku tahu aku rasa tahun macam tu. Mak kau dapat tak tahu lagi. Mak aku dapat tahun depan insya-Allah dengan ayah aku. Alhamdulillah. Ayah aku pun sama. Aku rasa sama batch dengan mak Ya, kau. aku rasa sama. Oi, betul. satu bed. Podcast ada. Apa? Tak ada. So mungkin Kalau aku pergi dengan dia boleh podcast lah. Loh tak nak gaji. So mungkin ada orang insya-Allah. Tapi so sekarang ni tengah busy dengan kursus haji. Sama, mak aku pun sama. Yes. Okay. Terima kasih Wan Pendang. Wan Pendang, kami tidak bertanggungjawab dengan apa yang terjadi pada anda selepas keluarnya. Follow ini. IG aku, bantai aku. DM aku. Tetapi engkau mengatakan semua tu semuanya melalui kau gunakan dengan senang cakap kau keluarkan ayat Ada kau tu. asas dia lah. Asasnya ada dan kau bercakap tadi pun quotes-quotes kau tarik satu-satu daripada buku. Ataupun benda yang orang tulis lah. So bacalah Iqra. Iqra. Yeah. Kata Muzuza disebut Iqra, tapi tak cakap bacalah apa. Dia hanya bacalah. Semua. Bacalah Baca semua. Selagi mana benda itu bermanfaat, bacalah. Yes. Okay. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda yang telah mendengar episod ini. Saya macam biasa saya doakan anda dimudahkan segala urusan. Terima kasih Wan Pendang sebab datang daripada jauh. Jauh lah sangat. Okay. Thank you. Our fifth member. Fifth member betul member kelima. Terima kasih sebab datang. We will see you guys in the next episode. Like always, stay safe. Bye-bye.